Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigus. Fokus berita tengah hari ini. Delegasi Kerajaan Sarawak yang diketuai Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan mengadakan lawatan kerja ke Amerika Syarikat bagi pembelajaran teknikal serta pembangunan pesisir pantai dan pembaharuan bandar di Los Angeles. Datuk Amar Awang Tengah dalam satu kenyataan media pada Selasa memberitahu lawatan kerja dari 16 hingga 22 Julai depan juga bagi penyediaan garis panduan dan polisi dasar pengurusan pesisir pantai serta pembaharuan bandar di Sarawak kelak. Dalam pada itu, delegasi Kerajaan Sarawak juga mengadakan kunjungan hormat terhadap Konsulat Jeneral Malaysia di Los Angeles, Anil Fahriza Adenan bersama Konsul Muda Faizzul Shuib dan Konsul Matred Los Angeles, Zuazizi Zulkifli. Beliau juga berkongsi maklumat dengan pihak Konsulat Jeneral Malaysia di Los Angeles berhubung inisiatif Kerajaan Sarawak untuk menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030 menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Pada masa sama, ujar beliau, pertemuan tersebut turut membincangkan potensi hubungan dan kerjasama Kerajaan Sarawak dan Amerika Syarikat dari aspek peluang pelaburan yang ditawarkan di Sarawak kepada pelabur asing. Tambah beliau, ini merangkumi pelaburan dalam sektor perkayuan, pelombongan, industri petrokimia dan tenaga boleh diperbaharui. Turut mengiringi rombongan Kerajaan Sarawak ialah Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Leen Talif Saleh, Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak, Datuk Muhammad Naruddin Majais, serta para pegawai kanan dari Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak dan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak. Seterusnya di Miri, program Hari Bumi bertemakan Invest in Our Planet selaras dengan tema Hari Bumi Kebangsaan Bersatu Dunia diadakan untuk memelihara dan melindungi alam sekitar. Ia dianjurkan oleh Persatuan-Persatuan Cina Bersekutu bahagian Miri bertempat di Dewan Bandaraya Miri pada Ahad. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, semua warga Miri harus memainkan peranan penting untuk menjadikan bandar itu bersih, sihat dan indah. Everyone staying in Miri, every one of us play our part and make Miri a clean, a healthy, a beautiful city that all of us can be proud of, because Miri is not as a resort city, and as a resort city we must have a clean and a conducive and livable environment. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam program tersebut yang disertai seramai 1,800 peserta. Hadir sama, Datuk Bandaraya Miri merangkap Adun Pujut Adam Yi Siu Sang, Presiden kepada Persatuan Cina Bersekutu bahagian Miri Datuk David Goh Kian Ping dan Pengerusi Pengelola Majlis Doniko. Laporan selanjutnya, Kerajaan Sarawak tidak akan berkompromi dalam usaha membantras rasuah dalam kalangan penjawat awam di negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, pihak kerajaan negeri sentiasa mengambil langkah proaktif untuk memantapkan integriti sekaligus memastikan penjawat awam menegakkan prinsip integriti. Menurutnya, usaha ini juga bagi membentuk accountability ke arah mencapai sistem penyampaian perkhidmatan awam yang lebih telus, cemerlang dan berdaya saing tinggi. Perkhidmatan yang disediakan kerajaan sering dipandang negatif oleh masyarakat kerana mereka beranggapan kelemahan ini disebabkan oleh penjawat awam itu sendiri. Sehubungan itu, pihak kerajaan sentiasa mengambil langkah proaktif untuk memantapkan integriti bagi memastikan penjawat awam menjunjung dan menegakkan prinsip integriti serta accountability ke arah mencapai sistem penyampaian perkhidmatan awam yang lebih telus, cemerlang dan berdaya saing tinggi. Beliau berucap demikian dalam majlis penutupan Seminar Kelestarian Integriti Program Pegawai Integriti Bertauliah Sektor Awam Siri 30 Bilangan 2 tahun 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Selasa. Program tersebut merupakan anjuran bersama Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia dan Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak, Unions Jabatan Premier Sarawak. Dalam program tersebut, seramai 76 orang peserta telah mengikuti kursus Pegawai Integriti Bertauliah bermula dari 23 Mei hingga 19 Julai lepas dengan menghadiri sebanyak 4 modul yang telah ditetapkan. Sementara itu, beliau berharap program itu akan menjadikan peserta sebagai pegawai integriti jabatan yang berpotensi memantau dan membasmi isu-isu berkaitan integriti, rasuah dan pelanggaran tata kelakuan organisasi di jabatan masing-masing.
Wujudan program ini diharap menjadikan para peserta sekalian sebagai pegawai integriti jabatan yang berpotensi memantau dan membasmi isu-isu berkaitan integriti, rasuah dan pelanggaran tata kelakuan organisasi di jabatan masing-masing, serta yang paling penting menjadi ejen perubahan dalam mewujudkan iklim budaya kerja cemerlang yang menolak rasuah secara menyeluruh. Ke perkembangan berikut. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi hadir menyempurnakan simbolik penyerahan Rumah Sejahtera Pantai Damai pada Ahad. Program ringkas itu menyaksikan kegembiraan yang jelas terpancar pada wajah seorang penerima rumah baru di bawah program tersebut, Azalina Saleh. Rumah baru Azalina dibina dengan kos sebanyak RM55,000, dilengkapi 3 bilik tidur, bilik air, bilik mandi, ruang dapur, ruang tamu, bekalan elektrik dan bekalan air. Semasa ditemui, Azalina dan keluarganya sangat gembira dan bersyukur di atas keprihatinan Datuk Dr. Abdul Rahman dan Kerajaan Sarawak yang menyediakan bantuan menggantikan rumah daif bagi membantu masyarakat yang memerlukan. Manakala di Sibu, industri pelancongan boleh membawa pulangan ekonomi kepada Sarawak menjelang tahun 2030. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang berkata, peningkatan pelancong ke Sarawak dapat membantu dalam peningkatan penerbangan ke Sarawak. Katanya ini secara langsung memberi pulangan ekonomi yang baik kepada Sarawak. Jadi, untuk menarik pelancong lebih ramai lagi ke Sarawak, kita perlu menyediakan lebih banyak lagi produk-produk pelancongan. Jadi di Kuching kita ada berbagai, sebagai contoh kampung budaya ada di Kuching, semua etnik grup, bangsa Dayak, Iban, Bedayuh, Orang Ulu, Chinese, Melanau, Melayu, semua ada rumah rumah tersedia untuk pelancong-pelancong kita melawat kebudayaan kita di Kuching. Jadi inilah rasat kerajaan Sarawak setelah kita mengalami COVID-19. Kerajaan Sarawak telah menubuhkan untuk menjadi negeri yang maju di Malaysia, di Sarawak. Dalam tahun 2030, kerajaan Sarawak telah menubuhkan pemangkin bisnes, pemangkin kemajuan daripada ekonomi. Jadi tourism adalah satu daripada agenda kerajaan di Sarawak supaya kita telah menuju negeri yang maju dalam tahun 2030. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Borneo Cultural Festival 2022 Dayak Night di Majlis Perbandaran Sibu pada Isnin. Dalam pada itu, beliau menyeru badan bukan kerajaan NGO Dayak di Sibu agar mempertingkatkan lagi tempat tarikan pelancongan di Sibu. Jadi saya menyeru kepada NGO Dayak di Sibu ataupun badan-badan bukan kerajaan di Sibu supaya kita di Sibu ini banyak lagi tempat-tempat menarik untuk tarikan pelancong. Saya percaya masyarakat kita bangsa Chinese telah ada tempat untuk menarik pelancong. Jadi untuk kawasan Dayak belum ada lagi tempat-tempat yang untuk menarik pelancong daripada rumah panjang. Jadi saya menyeru kepada NGO, SDNU ataupun persatuan lain supaya kita menubuhkan satu mini Sarawak culture village macam Sarawak di Sibu supaya kita boleh menarik pelancong ke Sibu, bukan saja di Kuching. Jadi kita akan boleh mencadangkan cadangan kepada kerajaan negeri Sarawak dengan Kementerian Pelancongan supaya kita menubuhkan satu mini culture village di sini. Sementara itu, Insinyur Christopher Gira turut berharap kerajaan Sarawak dapat menambah kembali sektor penerbangan laluan antarabangsa sebagai langkah menarik ramai lagi pelancong dari luar negara. Sedikit paparan sukan. Buat julung kalinya, Mukah telah dipilih sebagai tuan rumah pertandingan seni tarian singa, tarian naga dan wushu peringkat Sarawak 2022. Kejohanan berlangsung dari 16 hingga 18 Julai di Dewan Suara Mukah merupakan salah satu segmen sempena Hari Belia Negara 2022 peringkat bahagian Mukah yang dijangka akan disambut pada awal Ogos depan. Ia telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu pada Ahad dan turut dihadiri Ahli Dewan Undangan Negeri Talian, Royston Valentine dan Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi.
Dalam ucapannya, Datuk Jeneral memberitahu sukan tidak mengira kaum, agama dan bangsa seseorang, namun yang penting adalah bakat, disiplin dan dedikasi dalam sesebuah sukan yang diceburi. Ujarnya ia harus disemai di peringkat umur kecil dengan sokongan penuh pelbagai pihak seperti ibu bapa dan juga guru. Tambah beliau lagi, elemen penting dalam sukan adalah pembentukan sasiah diri dan juga disiplin yang bakal menjadi jati diri seseorang sehingga besar kelak. Dalam pada itu, Mukah telah berjaya meraih Johan, Naib Johan dan tempat ketiga bagi kategori tarian singa 15 tahun ke bawah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menjebak Fakta. Salam UKAS.